Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya macam macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try lah buat. Sebab kita tak ada jiwa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak sambung cerita pasal motor Double R yang pakai set tie tu kan. Hari ni aku nak pasang dia punya cover ni. Cover ni. Dia punya skru ada 3. Dia pakai Allen key 4 tak silap aku, 4mm. Okey, jadi kita pasang dia punya coil magnet dekat sini. Lepas tu kita pasang dekat enjin, kita pasang exhaust dia, kita pasang coolant dia. Okay, now kita pasang lah dia punya coil tu Skru dia 3 ni. Owner ni, coil ni dia tukar second hand. Sebab coil lama dia pun sama, dia macam pecah-pecah. Tak tahu kenapa. Double R rajin juga Double R problem benda ni. Jadinya kalau benda ni problem kan, motor kurang power. Jadinya sebab tu lah pentingnya apa benda voltmeter tu kan. Voltmeter tu pentingnya. Tengok kita ada, bila ada voltmeter tu, kita tahulah api kita tu kuat ke tak kuat. Okay. Lepas tu owner ni hari tu dia bagi aku benda ni. Ini balang. Okey, benda ni dia sama macam dekat motor aku punya. Masa aku beli benda ni, aku dah cakap dah dengan sellernya, Asrik, nanti kalau ada orang nak beli macam abang punya, jangan cakap ada tau. Cakap dah tak ada, dah habis. Kejap lagi ada pula satu ni sama dengan aku. Jadinya benda ni bracket exhaust. Kita tak boleh pakai suka-suka je bracket ni, sebab dia kena ada boost macam ni. Sebab dekat body Double R dia ada macam lekuk ke dalam. Maknanya kalau korang tak pakai boost ni, nanti korang nak ikat tu tak boleh, dia tergantung. Dia tergantung. Jadinya macam mana benda keadaan tergantung tu, kejap lagi kita tunjuk macam mana keadaan dia. Okay. Tapi sekarang aku nak cari benda ni. Ni benda ni, tempat matikan dia punya kabel. Okay, jadi aku dah pasang dia punya lock tu kan, lock kat dalam tu. Ni. Okay, lepas tu kita bersihkan sikit dia punya casing ni, gasket dia. Kalau tak ada gasket dekat sini, dia tak adalah orang cakap bermasalah sangat. Sebab Double R ni sebelah sini dia kering. Dia bukanlah rendamnya hitam, tapi mungkin gasket tu untuk mencegah daripada air masuk dekat dalam ni, udara masuk dekat dalam ni. Bila ada udara masuk kat dalam ni, jenis motor pula yang tak selalu jalan, dia akan boleh berkarat dah. Okay, kat sini kita tak payah letak gam kita terus pasang je. Sebelum tu aku nak check dulu dia punya skru ni dah ketat belum. Nampak? Belum. Magnet aku baru ketatkan tadi. Pulsar tu kan, dia korang tak boleh pakai multi impact yang apa, tumpul lah. Korang kena pakai multi impact yang tajam, sebab skru dia multi impact tajam. Okay, multi impact tajam tu dekat pulsar, dekat pump tuti, dekat cover pump tuti. Okay, ni kita jangan pakai bersembarangan, sebab benda tu ketat tau. Biasanya skru yang multi impact tajam ni dia ketat. Okay, kita pasang Jangan lupa letak gasket, takut masuk ayak. Okay, sekarang kita cari skru dia, sebab owner ni dia tukar skru King Drag. Ya ke? King Drag ni. Tapi
Skru-skru macam gini kadang-kadang dia tak ngam tau. Dia ada yang pendek sangat tak sampai pula. Tengok macam ni tak sampai. Macam mana ni? Dia banyak yang kena potong lah, apalah. Jadinya tak boleh main sumbat. Kita kena check lah benda tu. Ni banyak sangat yang pelik-pelik ni. Jadinya dia akan merumitkan kerja kita. Dia macam itulah, biasalah. Skru king drag ni, dia bukannya macam titanium yang asal tau. Dia macam salut biasa je. Dia kalau yang biasa budak-budak pakai yang skru yang memang ada tulisan Thailand tu kan, yang itu dia memang lawa lah. Dia punya warna titanium dia tu pun lawa tau. Kalau dia warna gold, gold dia tu lawa. Kalau dia warna titanium dia lawa. Dia tak macam biasa lah. Okay, sekarang lagi satu skru ni tak ada. Dia ada yang macam gini je. Macam gini. Tapi tak cukup. Tak cukup panjang. Aku kena cari skru dia yang panjang macam gini. Walaupun dia sikit, tapi dia tak sampai. Oh Allah, berat. Okay, kita telah pun menjumpai skru, tapi skrunya terlalu panjang. Kat sini dia terlalu panjang. Korang tengok tu. Korang nampak tak? Kita kena potong skru ni. Dia skru macam gini, dia memang biasanya tak menepati apa yang kita nak tau. Jadi kita kena berbagai. Kita kena modify. Okay, jadinya aku pergi potong kejap pakai grinder. Okay, jadi kita dah potong skru ni. Kita pasang lah skru ni. Kita tengok dia okey ke tak okey. Susah lah. Dia kalau yang macam dalam plastik tie tu kan, dia okey. Tapi kalau yang macam gini, dia memang ada je yang tak kena. Jadinya kita kena berbagaikan sendiri. Aku cari getah tempe, tak ada pula. Dia benda-benda macam gini kan, time kita cari dia tak ada. Time kita tak cari dia bergelimpangan dekat depan mata. Aku kalau casing baru-baru ni takut sikit nak ikat atau kuala alam macam ni. Dia sebab apa tau aku ikat benda ni macam gini? Sebab kadang-kadang spana ni dia punya tepi dia ni kan, dia macam tajam-tajam. Jadinya bila kena dekat situ, nanti dia macam calo-calo. Dalam benda ni warna silver. Nanti dia calo. Kita juga yang kena repair. Lambang Kawasaki dia pakai yang baru. Hari tu owner bagi aku yang baru. Jadi kita pakai yang baru, hak baru. Aku turunkan sikit kamera. Double R ni dia membuatkan benda tu nampak buruk. Sebab benda ni buruk. Bila macam gini, dia nampak baru. Jadi kita pasang hak baru. Okay? Satu dekat sini, satu lagi untuk dekat tapak penarik kelas. Dekat tapak penarik kelas tu dia panjang sikit. Dekat cover ni dia pendek. Okay, kalau korang tengok kan, nampak mantap kan. Benda tu baru kan. Jadinya kita kena tahan. Sebab benda tu, kalau skru asal dia macam ada bush tau. Jadinya bila kita ikat, dia tak terpusing. Kalau skru ni dia tak ada. Pemandangan selepas kita pasang yang baru. Halus, mulus. Tak tahu dia lari ke tak lari. Sebab kalau lari, susah nak pasang. Dekat bush ni, dia ada benda ni. Dia ada benda ni macam ni. Sebab apa dia duduk belah depan? Sebab skru kita mestilah untuk ikat. Kalau korang letak belah belakang, nanti dia rosak lah benda ni. Okay, contoh kalau macam korang letak macam gini, macam mana benda tu nak fit. Sebab tu benda tu dia duduk macam gini. Dia duduk macam gini. Okay. Sebab nak pasang benda baru-baru ni, kita seram nak pasang. Kita pakai skru biasa je. Okay, ngam ni aku tak tahu budak ni beli kat mana benda ni. Dia kalau lari pun lari sikit-sikit. Tapi yang membuatkan dia susah nak pasang, sebab getah tu dia berbush tau. Yang atasnya agak susah sikit lah sebab dia sempit. Sekarang kita dah ikat dia punya radiator. Kita dah pasang dia punya cover magnet. Sekarang kita pasang yang sebelah kelas punya. Tak boleh bayangkan bila dah melekat dekat enjin tu, mesti padu. Kita pasang skru dia. Skru dia pendek je tau, macam gini. Dia kalau yang skru untuk tapak atas ni, dia panjang sikit. Kau nampak tak? Kau nampak kan? Dia pendek. Yang ini untuk kat sini, tapak tarik kelas. Okay, dia kena kuat. Skrunya pun kena panjang. Dia kalau skru dekat sini, dia memang pendek.
Macam biasa kita adjust kedudukan dia, baru kita ikat Sebab benda tu dia, skru ni dia tak ada bush. Dia kalau skru original dia ada bush tau. Maksudnya benda tu akan duduk dekat center. Padu tak padu. Mantap sebab dia baru. Kalau korang tengok ni, aku pun tak tahu ni motor apa SYM. Sekarang Toyol tengah servis dia punya carburetor. Sekarang motor ni tak hidup tak tahulah ini motor ni apa penyakit dia. Jadinya nanti kita check lah. Mana carburetor dia? Okay. Jadinya ini carburetor dia. Tak tahu Toyol ni basuh apa Macam tak bersih je. Dia servis apa? Okey, jadinya benda ni dia duduk kat sini. Tak boleh ikat lah, dia tak boleh duduk kat dalam. Benda ni dijejak dekat body dia. Sebab tu kita kena pakai bush ni, bagi dia jauh sikit daripada body lah. Macam gitu kan. Okay. Lepas tu lubang dia pun lari geng. Lari. Kita kena modi. Memanglah, kalau benda-benda yang datang ni mesti kena modi tau. Lubang dia tu lari. Jadinya kita kena besarkan lubang dia. Kita kena tarik lubang yang sini ke sana, tarik sana sikit, nak besarkan sini sikit. Sebab tak nak makan banyak sangat yang dekat sini. Kita voting benda ni ke sana sikit. Lepas tu benda ni kita voting juga ke sini sikit. Sebab tak nak voting banyak sangat yang sini. Nanti dia jadi tak lawa bila kita pasang skru, nampak benda tu macam berlubang kan. Sebelum kita voting tu, kita tengok dulu kita nak main benda ni ke mana. Banyak yang lari dia. Sekejap aku bagi korang tengok lari dia macam mana. Okay, kalau korang tengok kan, lubang dia lari teruk korang tengok tu berapa jauh tu. Kalau kita samakan sebelah sini, korang tengok yang ni, dia dah macam bulan sabit kan. Okay, jadinya kita tak boleh nak voting sebelah sini je tau. Maknanya kita voting sini sikit, lepas tu kita tarik ke sini. Tengok, kita kena voting yang sini pula sikit. Senang cerita kita bagi dua lah. Supaya benda tu tak terlalu banyak ruang di antara lubang-lubang ni. Jadinya first kali aku akan voting yang ini lah. Yang ini. Lepas tu kita tengok sebelah sini macam ni. Kita nak main voting ni, nak kena duduk tempat yang selesa. Kalau tempat tak selesa, kita macam dedor sikit nak voting Nak kena tengok tegak dia. Tu kita tarik benda tu ke sini. Maknanya sekarang kita kena modi yang sini pula sikit. Kita besarkan macam yang ini juga. Kalau kita besarkan satu tempat dia boleh pasang, boleh jadi. Tapi dia macam hodoh tau. Sebab kita tagak satu tempat kan. Jadinya dia macam tak kemas lah. Bila kita satu lubang ni je kan, kita ada satu lubang ni je, dia memang boleh masuk kat situ. Tapi yelah, bila kita ambil satu side dia terlalu banyak ruang. Jadinya mungkin sampai hujung-hujung sini baru kita boleh masukkan kat situ. Jadinya kita voting sini, kita voting sebelah sini juga. Okay. Pelak dia ada api ke? Ada. Tadi saya cakap saya kena current tu. Jadinya sekarang dia Toyol ni, motor SYM, minyak tak naik. Serius lah. Dia dah boleh pasang kan. Kita try masuk bush. Kalau kita satu tempat dia boleh. Tapi dia nampak buruk lah. Sebab kita satu tempat je kan. Jadinya dia benda tu tak kemas. Nak cakap boleh, memang boleh. Tapi dia tak lawa. Dia tak lawa geng. Sekejap aku ambil Allen key sekejap. Belum pasang exhaust dah mantul Jadinya kita tak tahulah apa Toyol buat dekat situ. Kejap lagi kita melawat dia. Sekarang ni kita pasang tapak dulu. Kita pasang tapak tu, kita modifikasi ni. Sekejap lagi kita menyebuk sekejap dekat dia Okay, jadi aku tengah ikat benda ni. Nak ikatnya pun kena slow. Tiba-tiba kat sini serap terkena dia punya cover set. Menangis beb. Menangis geng. Cover set dah lah baru. Disebabkan dia tak rata. Bush dalam tu kita tolak sikit. Bush ni pun kita tolak sikit. Kita bagi orang cakap tempat yang paling sesuai lah dia nak duduk. Janganlah ke tepi sangat. Okey. Kalau macam kita voting satu tempat je kan, nanti korang bayangkan dia punya lubang dekat sini lagi besar daripada sekarang ni. Sekarang ni orang cakap dia masih nampak bayang-bayang je lah kan.
Sebab tu kita kena voting dua-dua belah. Kita bagi dua kasih sayang dia tu. Tapi memang mantul babe tapak ni. Ya serius pada aku memang mantul. Tapi itulah aku ingatkan aku seorang je boleh pakai. Rupanya seller terjual lagi dengan budak ni. Budak ni dia tanya aku, abang beli tapak exhaust tu dekat mana? Cakap lah beli dengan Asri Idris. Kejap lagi dia pergi cari Asri Idris. Asri Idris pun bagi juga tapaknya yang sama macam motor aku.